Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cikgu ucapkan kepada semua murid. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita bagi subjek Bahasa Melayu bersama Cikgu Husna. Okey, untuk hari ini topik pembelajaran pada hari ini ialah berkenaan dengan membina dan menulis perenggan. Jadi untuk hari ini cikgu akan ajar kamu cara-cara untuk membina dan menulis perenggan. Objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran ini nanti, diharapkan kamu semua dapat membina dan menulis perenggan dengan betul. Okey, untuk permulaan, kita akan tengok cara membina ayat. Bagaimana kita nak membina ayat dengan mudah ataupun ayatnya ringkas. Jadi di sini cikgu akan berikan 4 kata kunci. Jadi kata kunci ni kamu perlu ingatlah supaya apabila kamu ingat kata kunci ni kamu dapat membina ayat. Okey, kata kunci yang pertama kita tengok siapa, iaitu subjek. Siapa merujuk kepada manusia, nama manusia dan juga nama haiwan. Contoh yang cikgu bagi di sini, saya, mereka, kami, kakak, abang, Manisah, adik, si Tompok. Walau bagaimanapun, terdapat banyak lagi contoh kata nama khas. Seperti manusia, untuk manusia, nama manusia dan nama haiwan yang kamu boleh gunakan. Okey, ini kata kunci yang pertama yang perlu kamu ingat apabila kamu nak membina ayat. Kata kunci yang kedua, kata kerja ataupun perbuatan yang kamu lakukan. Perbuatan ataupun aktiviti yang kamu lakukan. Contohnya, membaca, mengira, memanjat, berlari dan bercakap. Terdapat banyak lagi kata kerja lain yang kamu tahu. Jadi, kamu perlu guna untuk membina ayat. Kata kunci ketiga yang perlu kamu ingat ialah objek. Benda yang berada di sekeliling yang mana kita dapat lihat, sentuh, rasa dan juga hidup. Contohnya bunga, bakul, kereta, roti dan pasu. Jadi ini kata kunci yang ketiga. Dan kata kunci yang terakhir ialah penerangan. Iaitu tentang kenapa, bila, di mana. Contohnya kenapa yang membawa kepada sebab ataupun kerana. Contohnya saya tidak hadir ke sekolah kerana demam. Okey, contoh yang kedua, bila. Bila, semalam, kemarin, hari ini, esok dan contoh-contoh lain. Dan yang terakhir, penerangan tentang di mana. Kamu memberitahu di mana tempat kamu berada, di dapur, di tandas, di kelas atau di mana saja. Jadi, keempat-empat kata kunci ini penting untuk kamu membina ayat. Jadi, untuk membina ayat, kamu boleh ingat keempat-empat kata kunci ini ataupun sekurang-kurangnya kamu perlu tahu dan ingat 2 kata kunci. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh ayat. Tadi kata kunci yang cikgu sebut. Yang pertama, siapa. Yang kedua, kata kerja. Yang ketiga, objek. Dan yang keempat, penerangan. Jadi, kita tengok contoh ayat yang pertama. Okey, yang cikgu garis, yang cikgu bolkan dengan warna merah ni di sini. Okey, ayah dan adik ni merujuk kepada siapa, iaitu kata kunci yang pertama. Manakala memancing. Memancing merujuk kepada perbuatan, iaitu kata kunci yang kedua. Jadi dalam ayat ni dia menggunakan 2 kata kunci, iaitu
siapa dan juga perbuatan, iaitu kata kerja. Ayah dan adik memancing. Yang ini melibatkan dua kata kunci. Seterusnya kita tengok lagi. Ayah dan adik memancing ikan. Ada tambahan perkataan ikan. Jadi, masih lagi ayah dan adik merujuk kepada kata kunci siapa. Kata kunci yang pertama. Dan memancing merujuk kepada kata kunci yang kedua, iaitu perbuatan. Dan tambahan untuk ayat ni, ditambah lagi satu kata kunci iaitu objek. Objek ni ikan. Jadi, ni salah satu contoh lagi cara kamu membina ayat. Yang ni panjang sikit lah, melibatkan 3 kata kunci. Ayah dan adik memancing ikan. Iaitu melibatkan kata kunci siapa, kata kunci perbuatan memancing dan kata kunci objek iaitu ikan. Okey, yang seterusnya contoh ayat ni yang ketiga, yang ini lebih panjang, yang mengandungi keempat-empat kata kunci. Okey, kita tengok yang pertama. Macam tadi juga, ayah dan adik merujuk kepada kata kunci yang pertama, iaitu siapa. Seterusnya, kata kunci yang kedua, perbuatan ataupun kata kerja, memancing. Dan kata kunci yang ketiga, objek, iaitu ikan. Dan kata kunci yang keempat, yang terakhir, cikgu bagi tahu kamu tadi tentang penerangan yang melibatkan persoalan seperti kenapa, bila dan di mana. Jadi dalam ayat ni, di mana? Dia memancing di sungai. Okey, jadi ni ayat yang lengkap yang mengandungi keempat-empat kata kunci. Ayah dan adik memancing ikan di sungai. Ayah dan adik terdiri pada kata kunci yang pertama, iaitu siapa, subjek. Memancing merujuk kepada kata kunci yang kedua, iaitu kata kerja ataupun perbuatan. Ikan merujuk kepada kata kunci yang ketiga, iaitu objek. Dan di sungai merujuk kepada kata kunci yang keempat, iaitu dia menerangkan di mana ayah dan adik memancing sungai. Okey, seterusnya kita tengok contoh dan kita buat sikit latihan. Bagaimana cara kamu nak membina ayat? Kalau kamu tak dapat membina ayat dengan panjang, kamu boleh membina ayat yang pendek, yang mengandungi 2 kata kunci tadi, yang cikgu tunjuk contoh tadi. Okey, sekarang kamu boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu kamu, jilid 1, muka surat 36. Okey. Dalam cerita ni, dalam perenggan ataupun penceritaan dalam muka surat 36 yang bertajuk berkat kerjasama. Dalam petikan ni ataupun cerita ni, dia menggunakan gambar dan juga beberapa frasa yang kamu boleh guna untuk membantu kamu membina ayat. Okey, bila kita nak membina ayat tadi, kita boleh gunakan 4 kata kunci tadi yang cikgu dah ajar. Kita tengok contoh yang pertama yang dah ada di dalam buku teks kamu. Yahya dan kawan-kawannya menggunakan komputer untuk belajar. Jadi dalam ni terdapat 3 kata kunci yang dia dah gunakan. Kita tengok yang pertama, Yahya dan kawan-kawannya. Yang ni merujuk kepada siapa? Kata kunci yang pertama. Seterusnya, menggunakan komputer merujuk kepada kata kunci objek. Dan yang terakhir, untuk belajar. Dia menerangkan.
komputer tersebut digunakan untuk belajar, iaitu perbuatan. Okey, boleh murid-murid? Okey, jadi seterusnya kita tengok lagi. Mereka melayari internet di makmal komputer. Okey, kata kunci yang pertama, siapa dalam ayat ni? Mereka. Kata kunci yang kedua, melayari internet, iaitu perbuatan. Dan kata kunci yang terakhir, di makmal. Dia menerangkan di mana tempat mereka melayari internet. Itu penerangan tadi yang mengandungi tentang di mana, kenapa dan bila. Okay, ini contoh cara kamu membina ayat. Kamu boleh menggunakan kata kunci yang cikgu dah tunjuk tadi, yang cikgu dah terang tadi. Kamu boleh menggunakan sekurang-kurangnya 2 kata kunci ataupun 3, ataupun kamu nak panjang lagi kamu guna 4. Kamu boleh susun mengikut kata kunci yang cikgu bagi tadi. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Frasa yang diberikan, belajar secara berkumpulan, dan frasa kedua, saling membantu. Jadi di sini kita tengok, selain itu, Yahya dan kawan-kawannya. Okey, Yahya dan kawan-kawannya ni kata kunci siapa? Okey, seterusnya kata kunci kedua, belajar secara berkumpulan. Jadi sini dia guna 2 kata kunci, iaitu siapa dan perbuatan. Siapa merujuk kepada Yahya dan kawan-kawannya. Perbuatan ataupun kata kerja, belajar secara berkumpulan. Okey, dan ayat yang terakhir, mereka saling membantu. Okey, macam tadi juga, mereka merujuk kepada kata kunci siapa. Saling membantu merujuk kepada kata kunci perbuatan ataupun kata kerja. Itu mereka saling membantu. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham cara-cara kita nak bina ayat dengan mudah menggunakan keempat kata kunci yang cikgu bagi tadi. Kita boleh gunakan sekurang-kurangnya 2 kata kunci ataupun 3 kata kunci ataupun 4 kata kunci. Okey, sekarang untuk gambar ketiga, frasa yang diberikan melihat keputusan. Frasa yang kedua berasa gembira. Frasa yang ketiga mengucapkan tahniah. Untuk gambar yang keempat, frasa perkataan yang diberikan berbaris. Frasa seterusnya menerima hadiah dan yang terakhir bertepuk tangan. Jadi di sini cikgu nak kita sama-sama membina ayat. Bina ayat menggunakan kata kunci yang dah diberikan di sebelah ni dan berpandukan kata kunci yang cikgu dah terangkan di awal tadi. Jadi mari kita sama-sama tengok dan cuba bina ayat. Kita tengok gambar yang ketiga. Frasa yang diberikan melihat keputusan, berasa gembira dan mengucapkan tahniah. Jadi murid-murid, sekarang mari kita sama-sama bina ayat untuk gambar yang ketiga. Okey, kita bina ayat berpandukan frasa yang diberikan dan juga bersesuaian dengan kata kunci, 4 kata kunci yang cikgu dah terangkan tadi. Kita tengok frasa yang pertama, melihat keputusan. Okey, jadi kata kunci yang pertama yang kita boleh gunakan ada gambar orang di sini, jadi merujuk kepada siapa? Iaitu Yahya dan kawan-kawannya. Okey, kita tengok yang pertama, Yahya dan kawan-kawannya melihat keputusan ujian. Jadi, kata kunci yang pertama kita gunakan di sini ialah Yahya.
dan kawan-kawannya merujuk kepada siapa. Seterusnya, kata kunci yang kedua, melihat, iaitu kata perbuatan ataupun kata kerja. Dan yang terakhir, keputusan ujian, penerangan. Apa yang dilihat oleh Yahya dan kawan-kawannya, iaitu keputusan ujian. Okey, ini untuk frasa yang pertama. Jadi sekarang kita tengok untuk frasa kedua, berasa gembira. Contoh ayat yang boleh kita bina. Mereka berasa sangat gembira dengan keputusan ujian itu. Okey. Mereka merujuk kepada kata kunci yang pertama, siapa. Kata kunci yang pertama, siapa ni kebiasaannya wajib digunakan untuk membina ayat. Memudahkan kita untuk membina ayat di permulaan. Okey, seterusnya kata kunci yang kedua yang digunakan, berasa sangat gembira. Itu merujuk kepada kata kerja ataupun perbuatan di mana mereka sangat gembira, berasa sangat gembira. Dan kata kunci yang terakhir, penerangan. Kenapa mereka berasa sangat gembira? Kerana keputusan ujian. Berasa gembira dengan keputusan ujian mereka. Okey, boleh murid-murid? Okey. Dan kita tengok frasa yang terakhir, mengucapkan tahniah. Contoh ayat, mereka saling mengucapkan tahniah. Mengandungi dua kata kunci. Pertama, mereka merujuk kepada Yahya dan kawan-kawannya. Dan yang terakhir, perbuatan saling mengucapkan tahniah ataupun kata kerja. Okey. Ini untuk gambar yang ketiga. Kamu boleh rujuk buku teks kamu. Seterusnya kita tengok gambar yang keempat yang mengandungi 3 frasa juga. Yang pertama berbaris, yang kedua menerima hadiah dan yang ketiga bertepuk tangan. Jadi untuk perkataan berbaris, ayat yang boleh kita bina berdasarkan gambar, Yahya dan kawan-kawannya berbaris di atas pentas. Okey, Yahya dan kawan-kawannya merujuk kepada kata kunci apa murid-murid? Okey, bagus. Merujuk kepada kata kunci siapa. Okey, seterusnya. Berbaris. Berbaris merujuk kepada kata kunci apa murid-murid? Okey, pandai. Kata kerja ataupun perbuatan. Dan yang terakhir, di atas pentas iaitu penerangan. Iaitu dia menerangkan di mana tempat mereka berbaris, di mana. Okey, untuk frasa seterusnya, menerima hadiah. Mereka menerima hadiah kecemerlangan. Okey. Mereka merujuk kepada kata kunci siapa. Menerima merujuk kepada kata kunci perbuatan ataupun kata kerja. Dan yang terakhir, penerangan, hadiah kecemerlangan. Apa yang mereka terima, hadiah kecemerlangan. Okey. Jadi untuk frasa yang terakhir, bertepuk tangan. Jadi dalam gambar ni kita nampak ramai tetamu yang hadir dan bertepuk tangan kepada mereka. Jadi, para hadirin bertepuk tangan. Okey, jadi yang ini mengandungi 2 kata kunci sahaja. Yang pertama, para hadirin menunjukkan kata kunci siapa. Dan kata kunci yang kedua, kata kerja ataupun perbuatan iaitu bertepuk tangan. Jadi murid-murid, berdasarkan ayat-ayat yang kita dah bina ni, kita dapat lihat untuk membina ayat, kamu boleh menggunakan sekurang-kurangnya 2 kata kunci. Contohnya, kata kunci yang pertama siapa dan kata kunci yang kedua,
kata kerja ataupun perbuatan. Atau kalau kamu nak panjang lagi, kamu boleh masukkan kata kunci yang ketiga dan keempat, iaitu objek dan penerangan. Jadi, sekiranya kamu membina ayat berpandukan kata kunci, 4 kata kunci tadi, lebih memudahkan kamu untuk membina ayat. Okey. Jadi, sini kita akan tengok keseluruhan perenggan ataupun keseluruhan petikan yang kita dah tulis berdasarkan cerita tadi. Kita dah lengkapkan ayat, dah bina ayat mengikut gambar. Jadi, kita akan kumpulkan. Okey. Untuk gambar yang pertama tadi, kita dapat lihat okey, untuk keseluruhan keempat-empat gambar tadi, kita akan tulis semula. Di sini cikgu dah tunjuk macam mana kita nak menulis semula dan tukarkan ke dalam bentuk perenggan. Perenggan dan petikan. Jadi, kalau kamu rujuk buku teks kamu tadi, muka surat 36, tajuk dia berkat kerjasama dan terdapat 4 gambar di situ, betul? Jadi, kalau dah ada 4 gambar di situ, jadi kita akan bahagikan kepada 4 perenggan, iaitu 1, gambar yang pertama, gambar yang kedua di perenggan kedua, gambar ketiga di perenggan yang ketiga, dan gambar yang terakhir di perenggan yang keempat. Jadi sekarang kita nak tengok macam mana cara kamu nak menulis perenggan. Jadi untuk permulaan, gambar yang pertama untuk permulaan ayat, yang ini kita sebut perenggan pertama. Jadi untuk perenggan pertama, kamu perlu tulis rapat. Rapat di tepi buku kamu. Di tepi buku kamu, garisan buku kamu. Untuk perenggan yang pertama. Boleh? Okey, ni gambar yang pertama. Jadi kita mula tulis di tepi garisan buku kamu. Untuk gambar kedua, kita dah masuk kepada perenggan kedua. Okey. Perenggan yang kedua, daripada garisan buku kamu tu, kamu perlu jarakkan masuk ke dalam. Tak sama macam perenggan pertama tadi. Perenggan pertama kamu tulis di tepi garis buku. Manakala perenggan kedua kamu perlu masuk ke dalam sikit daripada tepi garisan. Maknanya sekurang-kurangnya kamu letak 2 jari kamu. Ataupun 1 jari ibu jari kamu. Untuk kamu jadikan perenggan. Okey, untuk ayat yang pertama, tulis. Selain itu, Yahya dan kawan-kawannya belajar secara berkumpulan, tulis sampai habis. Yang ini sebab dia tak cukup ruang. Sampai habis. Di barisan kedua, kamu tulis rapat dengan garisan buku kamu. Ayat yang pertama ni saja kamu perlu jarakkan dengan 1 ibu jari. Boleh? Okey, tulis ayat yang lengkap. Kemudian gambar ketiga merujuk kepada perenggan ketiga. Sama juga seperti perenggan kedua. Ayat yang pertama, kamu letakkan 1 ibu jari. Kemudian baru kamu tulis. Tulis sehingga ujung. Dan apabila sambung di bawah, kamu tulis rapat di tepi garisan buku kamu. Sehingga habis ayat kamu. Okey. Begitu juga dengan gambar keempat. Kita masuk kepada perenggan keempat. Kamu letak semula untuk barisan yang pertama, letak semula 1 ibu jari, kemudian kamu mula menulis sehingga habis untuk garisan pertama. Kamu sambung di bawah, yang di bawah di baris kedua, rapat ke tepi garisan. Okey, jadi yang tu perkara penting dan perkara utama kalau kamu nak menulis dalam perenggan. Jadi setiap permulaan perenggan, contoh ayat yang perenggan kedua di sini, letakkan 1 ibu jari. Dan daripada ayat baris pertama ataupun ayat pertama ke bawah, kamu tak perlu selang 1 baris. Kamu tulis saja, sambung. Okey, jadi yang ni keempat-empat perenggan kita dah tulis dan bina ayat tadi untuk keempat-empat gambar. Jadi di sini cikgu baca, berkat kerjasama
Yahya dan kawan-kawannya menggunakan komputer untuk belajar. Mereka melayari internet di makmal komputer. Selain itu, Yahya dan kawan-kawannya belajar secara berkumpulan. Mereka saling membantu. Setelah ujian dijalankan, mereka melihat keputusan ujian. Mereka berasa gembira dengan keputusan ujian mereka. Mereka saling mengucapkan tahniah. Yahya dan kawan-kawannya berbaris di atas pentas. Mereka menerima hadiah kecemerlangan. Para hadirin bertepuk tangan. Jadi, cikgu mahu kamu ambil, habis daripada kelas ni nanti, kamu ambil buku pemahaman kamu. Bagi yang tak ada buku pemahaman, kamu boleh gunakan buku tata bahasa. Kamu tulis hari, tulis tarikh di tepi sini dan tulis tajuk. Kemudian kamu salin semula petikan ni sama seperti yang cikgu ni tulis di sini. Mengikut perenggan. Dan pastikan huruf besar dan huruf kecil ditulis dengan betul. Jadi, untuk menulis petikan dan perenggan, kamu perlu pastikan huruf besar, huruf kecil, titik ataupun noktah perlu betul. Sama seperti yang cikgu dah tunjuk di sini. Jadi, untuk tulisan lebih kemas, habis ayat yang terakhir, untuk kamu masuk ke perenggan kedua, kamu boleh selang satu baris. Dan cikgu ingatkan lagi, untuk perenggan kedua, ketiga dan keempat, ayat yang pertama di permulaan mesti dijarakkan dengan garisan buku kamu. Kamu letak satu jari. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham. Dan kalau ada sesiapa yang nak bina ayat sendiri berdasarkan gambar ketiga dan keempat tadi, kamu boleh cuba bina sendiri. Kamu tak perlu gunakan ayat yang cikgu dah bagi di sini. Kamu boleh cuba bina sendiri berdasarkan frasa dan kata kunci yang cikgu dah terangkan tadi. Sekiranya kamu rasa kamu tak dapat ataupun perlukan panduan, kamu boleh tengok perenggan ketiga dan keempat yang mana kita dah bina ayat bersama-sama tadi. Okey. Jadi yang tu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Suka cikgu ingatkan lagi sekali, sekiranya kamu ada masalah ataupun pertanyaan ataupun apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh terus berhubung dengan cikgu. Jadi selepas kelas ni, cikgu akan masukkan tugasan dalam grup WhatsApp dan minta kamu semua siapkan tugasan dan hantar kepada cikgu. Jadi yang itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk sesi seterusnya.